Okey, hari ini kita masuk bahagian seterusnya, iaitu yang ini baru kita belajar yang sebenar-benarnya, iaitu fungsi kuadratik. Fungsi kuadratik kalau kamu tengok, fungsi kuadratik ni dia ditulis dalam bentuk beza sedikit saja dengan apa yang kita belajar sebelum ni, persamaan kuadratik. Ini adalah fungsi fungsi kuadratik. Dia bila cerita fungsi dia mesti ada fx lah. Dan fx sama dengan bentuk arm dia adalah kuadratik biasa. Ax kuasa 2 campur bx campur c. Okey, ini kita panggil bentuk arm. Okey, ngam-ngam tak apa. Okay, kita bagi laluan kepada azan dulu sementara tunggu kawan-kawan lain. Okey. Sekejap. Kita sambung semula. Kawan tadi 70. Okey, bentuk arm ini kita panggil fungsi bentuk arm. Kemudian dia ada satu lagi dalam bentuk kita panggil dia fx sama dengan a x tolak p x tolak q. Ini kita panggil dia bentuk pintasan. Nanti saya cerita apa benda kan. Satu lagi fx sama dengan a x tambah p kuasa 2 tambah dengan q. Ini kita panggil bentuk vertex. Vertex bahasa Melayu x ke x ke? Bentuk vertex. Kan ada 3 cara tulis. Bentuk arm, bentuk pintasan, bentuk vertex kan. Okey. Ini cara kita tulis fungsi kuadratik sebenarnya. Okey, apa beza dia? Beza kemudian memang bentuk dia bezalah. Cuma kalau kamu tengok betul-betul, yang wajib sama huruf dia adalah A je. A dia tak akan berubah. Kalau sini A dia 2, sini 2, 2 semua sama. Sama je. Orang lain ada perubahan. Okey? Bentuk arm ni maksudnya kita hanya jadikan dia AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Maksudnya kita kalau boleh kita jangan bagi ada pecahan ke apa. Kita buat straight je cerita dia. Kan? Okey? Untuk yang ini, bentuk pintasan ni, biasanya pintasan, cerita dia pintasan mana? Ini adalah pintasan X. Pintasan X. Yang mana yang sebelum ni kita dah belajar. Cerita dia pasal punca tu. Punca. Ini adalah punca-punca dia. Kan? Ini adalah punca-punca dia kat situ. Okey? Ini cerita. Bentuk vertex pula. Apa bentuk vertex? Apa benda vertex ni sebenarnya? Vertex ni saya lebih kenali sebagai dia punya puncak. Puncak. Dia ada puncak. Kalau dia menghadap ke atas lah. Kalau dia menghadap ke bawah, maksudnya yang paling ujung sekali tu kita panggil dia vertex. Bucu paling ujung sekali dalam kuadratik. Sebab dalam kuadratik graf kita macam ni ya. Ni atau macam ni. Itu kuadratik. Jadi yang ujung ni puncak ni. Puncak ni kita panggil dia vertex. Kan? Vertex. Saya tak tahu ejaan dia macam mana. Sama ada X ataupun K dalam bahasa Melayu. Tapi benda ni kita panggil dia vertex. Yang ni kalau dia masam, dia pada ketika A kita negatif. Kalau dia senyum, A kita positif. Ini kita panggil dia. Jadi puncak ni adalah vertex. Macam mana nak kira vertex? Kadang kita tengok cerita dia. Okey? Kita tengok contoh soalan. Sebab tu saya skip. Kamu tengok saya skip 2.7. Kan? 2.7 kamu boleh tengok lebih kurang nanti kat buku teks kamu boleh buat insyaAllah. Kan? Okey? Kita tengok latih diri 2.8 dulu kat sini. Latih diri 2.8 muka surat 57 Pakai buku teks je. Nombor 1. Okey. Soalan untuk nombor 1 dia kata diberi fx sama dengan 2 x tolak 3 kuasa 2 tolak 8. Okey, sama dengan A x tolak P x tolak Q. Untuk semua nilai x, cari nilai pemala A, P dan Q. Dia suruh cari A, P dan Q dengan syarat P lebih kecil pada Q. Okey.
Jadi kamu kena cam bentuk dia. Bentuk ni kita panggil dia bentuk vertex kat sini. Ini bentuk vertex. Okey. Yang ini bentuk apa? Ini bentuk pintasan. Okey, bila pintasan cerita dia pasal apa? Pintasan X. Pintasan X. Kalau pintasan X, apa benda pasal pintasan X? Pintasan X maksudnya menunjukkan Y dia adalah sama dengan kosong. Itu maksud pintasan X. Y dia sama dengan kosong. Okey? Jadi tengok macam mana saya tukarkan, simple je. Daripada sini apa kita buat? Kita jadikan Y dia sebagai kosong. Jadikan Y dia kosong, dia akan jadi apa? Saya akan tulis 2 X tolak 3 kuasa 2 tolak 8 sama dengan kosong. Nampak? Saya akan pindahkan ni ke sebelah. Dia akan jadi 2 X tolak 3 kuasa 2 sama dengan 8. Kan? Jadi sebelum punca kuasa 2 pergi, 2 kena pergi dulu. Dia akan jadi X tolak 3 kuasa 2 sama dengan 8 bahagi 2 adalah 4. Baru kuasa 2 pergi, dia akan jadi X tolak 3 sama dengan punca kuasa 2, 4. Cuma dalam matematik, kalau punca kuasa 2, dia akan menghasilkan 2 jawapan. Yang pertama, X tolak 3 sama dengan 2 atau X tolak 3 sama dengan negatif 2. Nampak? Punca kuasa 2, 4 ni kan? Okay? Kalau kamu tekan kalkulator, dia bagi satu je positif. Kamu kena tahu. Itu knowledge. Punca kuasa 2 akan hasilkan satu positif, satu negatif. Ni kat sini kita akan dapat X sama dengan 2 tambah 3, 5. Dan satu lagi X sama dengan negatif 2 tambah 3 maksudnya 1. Okay? Boleh? Jadi kita akan dapat 2 nilai X. Yang pertama X1, satu lagi X2. Kemudian dia kata apa? Bila kita masukkan nilai P dengan Q tu apa jadi? Kan? Bila pintasan kita masukkan ke dalam kurungan kita. Nampak? Masukkan kurungan kita. Saya akan masukkan. Okay, dia kata P mesti kecil pada Q. Kita masuk yang kecil dulu. Kan? Jadi kita akan masukkan sini X1 tolak 1. X tolak 5. A dia. Siapa A dia kat sini? Saya bagi tahu dia awal. A tidak berubah. Kalau A dia 2, sini pun ada 2. Dapatlah cerita dia. Fungsi kuadratik kita yang ditulis dalam bentuk pintasan. Okey? Cuba kamu tengok kejap. Dapatkan ABC. Kan? Oh, ramai tak masuk ni. Tak ada link ke? Kejap saya tengok. Ada soalan? Dia faham? Ini dia tanya ni je. Jadi kat sini kita dah buat kesimpulan kita. Siapakah A kita? Jadi A kita adalah 2. Dan P kita adalah 1. Q kita adalah 5. Okey. Kalau kamu tak buat dalam bentuk macam saya buat algebra biasa, pindah-pindah. Kamu boleh kembangkan semua. Dapatkan dalam bentuk ambil kalkulator, factorize. Pun dapat benda yang sama. Boleh guna juga, tak ada masalah. Boleh Okey. Contoh ada pelajar di cikgu dah kembang dululah. Kembang pun tak ada masalah. Ambil kalkulator, kamu akan dapat benda yang sama. Contoh kat sini. Kan? Dia tak guna cara ni. Dia guna cara apa? Dia guna cara biasa. Kembang aja. Daripada Fx ni. Fx sama dengan 2. X tolak 3 kuasa 2 tolak 8 ni. Dia kembang. Dia kembang. Dia jadikan sama dengan kosong. Dia kembangkan jadi apa? 2. Ini kembang X kuasa 2 tolak 6X campur 9. Tolak 8 sama dengan kosong. Yang ini akan jadi 2X kuasa 2 tolak 12X campur 18 tolak 8 sama dengan kosong. Sini akan jadi 2X kuasa 2 tolak 12X campur 10 sama dengan kosong. Dia ambil kalkulator, kemudian dapat 2 jawapan. Pun boleh, tak ada masalah.
Kan? Ambil kalkulator, dua jawapan pun kamu akan dapat benda yang sama. Kan? Okey? Tengok. A dia 2, negatif 12, 10. Kamu akan dapat 5 dan 1. Sama juga cerita dia. Akan dapat ke sini juga. Ini dua kaedah kita boleh gunakan, tak ada masalah. Mana-mana boleh pakai. Asalkan kamu faham, iaitu bentuk pintasan kita buat apabila kita jadikan dia Y sama dengan kosong. Okey, padam ni. Tengok. Nombor 2. Nombor 2, soalan dia kata apa? Ungkapkan setiap bentuk vertex berikut kepada bentuk arm dan pintasan. Sama macam kita buat tadi, lebih kurang kan. Dia nak A tukar kepada apa? Bentuk vertex tukar kepada bentuk arm dan bentuk pintasan. Cerita dia. Okey? Kalau bentuk arm senang ya. Kalau macam ni kita boleh gunakan dua-dua. Paling senang kita buat arm dulu, ambil kalkulator, faktor, dapat pintasan. Kalau disuruh buat dua-dua, senang. Contoh kat sini saya ambil A, Fx sama dengan X tolak 2, kuasa 2 tolak 1. Saya buat bentuk arm dulu. Bentuk arm kembang je lah. Kembang kita akan dapat X kuasa 2 tolak 4X campur 4 tolak 1 sama dengan X kuasa 2 tolak 4X campur 3. Ini kita panggil bentuk arm. Bentuk arm kembang je lah. Kembang dapatlah bentuk arm. Okey? Kembangkan dapat bentuk arm. Dah dapat bentuk arm. Arm nak tukar kepada pintasan. Arm nak tukar kepada pintasan senang aja. Ambil kalkulator faktor terus dapat. Terus dapat. Kat sini A dia berapa? 1. Jadi senanglah. Kita tak adalah. Tak payahlah tulis A. Kan? Kat depan tak payah tulis A sebab apa? A dia nilai 1. Ambil kalkulator faktor je terus. Iaitu A dia 1. B negatif 4. C kita 3. Jadi kita akan dapat 3 dan 1. Cuma kamu kena tulis yang kecil dulu baru yang besar. Kan? Jadi saya akan tulis kat sini adalah X tolak 1, X tolak 3. Ini bentuk apa? Pintasan. Kenapa? Bila kita tekan kalkulator, kita dapat X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Positif masuk dalam kurungan, tukar jadi negatif. Positif masuk dalam kurungan, tukar jadi negatif. A kat depan, 1 tak payah tulis. Kan? Jadi kita dapat dua-dua. Bentuk vertex, tukar kepada bentuk arm. Ni, tukar kepada bentuk pintasan. Okey? Kita boleh tukar bentuk, tak ada masalah. Okey? Cikgu, Boleh? Ya. kenapa kena yang kecil dulu baru yang besar? Sebab dia punya susunan dia. Syarat dia susunan dia. Kan? Tapi kan biasanya sebab dia bagi tahu cara tulis dia saja. Ini kita panggil cara tulis. Kan? Sebab kalau kamu buat manual secara manually, kan? Maksudnya tak pakai kalkulator tau faktor. Kan? Tak pakai kalkulator faktor, susunan kecil besar tu penting. Kan? Tapi zaman sekarang, sebab tu dia benda ni sistem dia, undang-undang dia pada dulu dah boleh bawa. Sebab dulu kita tak ada kalkulator untuk nak kira yang ni, nak kira X1, X3 ni tau. Jadi bila kita buat secara manual, sistem yang susun-susun cross semua tu, kita akan dapat kecil dulu baru besar. Kan? Sebab tu undang-undang ni dia beritahu okey susun kecil besar. Tapi sekarang contoh dalam exam tiba-tiba kamu tersusun terbalik dah tak apa dah, tak ada masalah. Kan tak ada masalah. Cuma kena faham benda ni adalah X single aja. Itulah cerita dia. Boleh? Okey? Kan? Sebab dulu nak faktor kuadratik kita kena pakai manual. Sekarang kamu guna kalkulator. Itu saja problem dia. Kalau kamu susun cantik, kalau pakai manual senang cerita dia.
Okey, nanti saya tunjuk manual. Saya dah lama tak mengajar cara manual ni semenjak ada kalkulator. Okey, nanti saya tunjuk. Saya rasa saya boleh ingat lagi kot. Kan? Okey. Kita tengok B. Siapa tanya tadi? Syafiqah kan? Boleh kan Syafiqah? Boleh. Okey. B kat sini adalah fx sama dengan 9 tolak dengan 2x tolak 1 kuasa 2. Okey? Macam biasalah ini bentuk vertex. Nampak? Bentuk vertex pun kamu tengok cara dia tulis susun. Biasanya formula kita kalau bentuk vertex, formula kita apa? Fx sama dengan A X campur P kuasa 2 campur Q. Nampak? Ini bentuk vertex formula kita. Patutnya kuasa 2 kat depan, A kat depan. Tapi sebab A dia negatif, dia tak nak bagi nampak negatif kat depan, dia letak Q dulu. Tak ada masalah. Itu kita panggil cara tulis. Tapi bentuk tu tak berubah. Cara tulis saja yang tidak merubah apa-apa maksud. Okey? Ini bentuk. Ini kita panggil bentuk vertex. Tukar kepada bentuk am, kita kembangkan saja. Jadi fx sama dengan 9 tolak. Kurungan ni saya kembangkan dulu. Kita akan dapat 2x kuasa 2. 4x kuasa 2. 2 kali 2. Negatif 4x. 1 kuasa 2. Positif 1. Bila kita kembangkan, kita akan dapat kat situ 9 tolak 4x kuasa 2. Campur 4x tolak 1. Jadi kita susun. Saya susun dalam bentuk am yang biasa iaitu kuasa 2. Walaupun dia negatif, saya letak kat depan. 4x kuasa 2 campur dengan 4x campur 8. 4x kuasa 2 campur 4x. Ya. Yang 9 tu tak kembangkan sebab A dia kena kekal Bukan. 9 ni bukan A. 9 ni bukan A sebab dia susun terbalik, nampak? Bila A dia siapa? A dia yang duduk sebelah kurungan. Sebelah kurungan ni A. Jadi kat sini A dia adalah negatif 1. Nampak? Sebab tu dia susun kalau dia buat macam ni, sepatutnya dia kena tulis macam ni. Sepatutnya macam ni tulis. 9. Tapi sebab negatif kat depan, dia nak bagi cantik. Dia nak bagi cantik tulis, dia ambil yang positif, dia letak kat depan. Macam tu. Dia nak cover yang negatif tu. Itu kita panggil cara tulis. Nampak? A ni bukan A. 9 ni bukan A. 9 ni sebenarnya dah apa? 9 ni adalah Q. Sebab Lepas tu kita kenapa tak kembangkan yang dia 9 tu? Kita tak kembangkan sebab yang kita kembangkan yang terlibat dengan kuasa 2 sahaja. Nampak? Siapa yang terlibat kuasa 2? Yang terlibat kuasa 2 kurungan ni saja yang terlibat kuasa 2. 9 ni dia single. Sebab tu yang ini saja yang kita kembangkan. Negatif pun tunggu. Dah kembang baru dia masuk. Negatif ni menunggu. Yang ini dah kembang baru negatif masuk. Bila negatif dah masuk baru 9 boleh join cerita dia. Nampak? Dia punya susunan dia. Kuasa 2 ni saja kuasa 2 yang terlibat. Kurungan ni saja yang terlibat dengan kuasa 2. Boleh? Nampak? Okey. Okey. Dah dapat macam ni, cerita dia, ini kita panggil dia bentuk am. Daripada bentuk am ni, kita kena tukar kepada bentuk pintasan. Macam biasa, sebab kita dah ada kalkulator. Bila kita ada kalkulator, kita hanya buat pakai yang equation tu, yang mana A kita adalah negatif 4. Okey, B kita adalah 4. C kita adalah 8. Okey, kita akan dapat jawapan negatif 1 dan 2. Negatif 1 dan 2. Jadi saya akan dapat situ X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan 2. Okey, cuma bila saya tukar kepada bentuk pintasan, tukar kepada bentuk pintasan, dia akan jadi fx sama dengan kurungan.
kurungan. Bila kita masuk, 1 dulu masuk, dia akan jadi X tambah 1, X tolak 2. Tapi A kita siapa? Kena tengok A kita kat sini. Okey? Cuma masalahnya, kalau kamu tengok kat sini, bila kita kembangkan 4 ni, 4, 4, 8 ni, bila kamu kembangkan ni, dia tak akan dapat. Dia tak akan dapat benda ni. Cuba tengok. Tengok yang saya nak bagi tahu ni. Kan? Kalau kamu expand benda ni kat sini, sebab benda ni tadi, mana saya kembang tadi? Ni. Pada sini, saya kembangkan. Okey? Cuma kat sini, yang ini negatif 4 kuasa 2 dia. Kalau kamu kembang ni, kamu akan dapat X dengan X ni akan dapat X kuasa 2 sahaja. Kan? X kuasa 2 saja. Yang ini kita akan dapat negatif 4 tambah 4 tambah 8 ni. Kan? Okey. Jadi kat sini, bila kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat benda ni saja. Kan? Sebenarnya dia dah faktor siap. Apa yang dia faktor kat sini? Kalau kamu tengok, dia faktor adalah negatif 4. Negatif 4, bila dia faktor, kamu tekan kalkulator, akan dapat benda yang sama. Okey? Ini saya masukkan kat macam ni, contoh. Yang ni kadang-kadang dia pelik ni. Sebab apa? Bila kamu kembang tak dapat. Cerita dia, kembang tak dapat. Pakai kalkulator tu yang bahaya pakai kalkulator sekarang ni. Sebab kalkulator, dia bagi pemfakturan yang paling ringkas. Pemfakturan paling ringkas. Sebab kamu akan pakai, kalau kita buat negatif 4x kuasa 2, campur 4x, campur 8, yang ini, kamu tekan kalkulator, pakai ABC, kamu akan dapat X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan 2. Okey? Tapi yang kita tak perasan, 4, 4, 8 ni kita boleh faktor. Kita faktorkan negatif 4, kita akan dapat kat situ X kuasa 2, tolak X, tolak 2. Yang ini, kalau kamu faktorkan yang ini, kamu akan dapat jawapan yang sama. Jawapan yang sama juga kita akan dapat. Itu beza dia. Okey, sebab tu kalau pakai kadang-kadang kita pakai kalkulator, ni masalah pakai kalkulator. Kan? Lepas tu bawah ni, kamu terlupa letak negatif 4 ni, terlupa letak faktor dia. Kan? Bila terlupa letak faktor dia, yang tu dia jadi masalah. Dia salah kat situ. Dia kat sini, ni kena sama. Bila kita kembangkan benda ni, kita akan dapat yang ni balik. Expand yang bawah ni, akan dapat bentuk am. Sebab tu namanya bentuk am. Bentuk am, kembang yang ini dapat bentuk am, kembang yang ini pun dapat bentuk am. Dua-dua kembang dapat bentuk am. Tapi daripada bentuk am nak pergi yang ini, kena buat penyempurnaan kuasa 2. Bentuk am nak pergi ke sini, kena buat pemfaktoran kuadratik. Kan? Lepas tu, kena letak negatif 4 kat sini balik. Jadi kalau kita kembang, kita akan dapat balik atas ni. Yang ni kena hati-hati lah, kena tengok. Kadang-kadang kena pastikan, kalau kita tengok, saya tengok semua, tengok X saja. X darab X, X kuasa 2. Sini ada negatif 4. Kamu hanya fikir tu, nak darab apa? Letak je. Memang akan dapat jawapan. Jangan risau. Okey? Boleh? Boleh faham? Ni complicated sikit lah. Sebab cerita dia, bila kita guna kalkulator, itu problem kat situ. Okey? Ya, kita tengok C pula. C sekali kan? C kan? Jadi kita dah ada. Tengok C. Untuk C pula soalan dia bagi fx sama dengan 2x tambah 1 kuasa 2 tolak 18. Kita tengok. Ini bentuk vertex. Okay? Sebab tu macam mana pun paling senang dia kena pergi arm dulu. Arm yang paling penting. Sebab tu namanya bentuk arm. Jadi saya akan pergi bentuk arm dulu. Saya kembang macam tadi fx. Kita kembang yang ini. 2 tunggu. Kuasa 2 akan pergi, dia akan jadi X kuasa 2 tambah 2X tambah 1. Okey, tolak 18 pun tunggu. Masuk 2X kuasa 2 campur 4X campur 2 tolak 18. Susun bagi cantik. 2X kuasa 2 campur 4X tolak 16. Ini kita dapat dalam bentuk am. Bentuk am menunjukkan bahawa A dia 2 kat situ. Okey? Dah dapat bentuk am, kita pergi dekat kalkulator. Kalkulator kan.
Kalau kalkulator, kamu faktor terus. Faktor terus, kamu akan dapat apa? Tengok A kita 2, 4, negatif 16. Okey, dapat 2 dan negatif 4. Dapat 2 dan negatif 4. Okey. Kamu akan dapat X sama dengan 2 dan X sama dengan negatif 4. Bila kita susun dalam kurungan ni, kita akan dapat kat situ X tolak 2 dan X tambah 4. Okey, kamu tengok check Bila kita kembangkan yang ini, dia tak dapat yang tu. Kenapa? Kita kena letak siapa kat depan dia? A dia. Am punya A. Siapa Am punya A? 2. Kena letak kat depan baru dapat. Kalau kita tak letak, yang ini kita kembang, kita akan dapat X kuasa 2 campur 4X tolak 2X tolak 8 X kuasa 2 campur 2X tolak 8. Kita dapat ini je. Tak sama. Ini salah. Sebab dalam fungsi kuadratik, dia mesti kembang dapat sama. Sebab tu kita ada formula kita. Bentuk pintasan kita, formula kita ada A kat depan. Siapa A kita? Tengok kat mana? Tengok Am. Kalau Am kita A kita 2, sini pun kita letak. Jadi 2 ini kita panggil bentuk pintasan kita yang komplit. Baru komplit. Okey? Tengok, cuma kadang-kadang dia masalah dia vertex je. Vertex dengan pintasan, vertex dengan Am, kadang-kadang A dia boleh tak sama. Kadang-kadang. Tapi kalau bentuk Am dengan pintasan ni, A dia sentiasa sama. Okey? Kita tengok bentuk seterusnya nombor 3. Kita pergi nombor 3 pula. Boleh? Okey? Nombor 3. Cari vertex. Cari vertex. Soalan dia cari vertex. Bagi fungsi fx sama dengan negatif 1/2 x tambah 4 kuasa 2 tolak 5. Kemudian tukarkan dia kepada bentuk Am. Ini senangnya. Cuma kadang-kadang istilah dia vertex tu. Vertex maksudnya apa? Koordinat puncak dia. Koordinat puncak dia. Kadang-kadang vertex ni saya lebih kenali sebagai vertex juga dikenali sebagai sama ada titik minimum atau titik maksimum. Itu vertex dia. Macam mana dapat vertex? Vertex ni kita dapat koordinat dia simple saja daripada persamaan vertex. Lepas nama dia persamaan vertex. Persamaan vertex dapat vertex yang mana? Dalam kurungan ni, bila kita turunkan, kita akan dapat satu benda. Nama dia paksi simetri. Paksi simetri. Apa paksi simetri? Dalam kurungan ni, kamu keluarkan akan jadi X campur 4 sama dengan kosong yang sebenarnya. Jadi X sama dengan negatif 4. Itu kita panggil dia persamaan paksi simetri. Jadi koordinat X dia kat sini. Negatif 4. Okey. Manakala yang belakang ni pula, Q dia ni akan menghasilkan, menjadikan dia punya koordinat Y dia. Iaitu Fx. Iaitu cerita dia pasal nilai minimum atau nilai maksimum. Maksudnya ambil terus. Ambil terus direct. Negatif 5. Koordinat ni yang kita panggil sebagai vertex. Koordinat ni kita panggil vertex. Okey. Pada soalan dia cari vertex apa? Ni adalah vertex. Koordinat dia. Koordinat puncak dia adalah vertex. Kemudian tukarkan kepada bentuk Am. Bentuk Am dah senang. Tukar bentuk Am macam mana? Kita kembangkan dulu. Negatif 1/2. Kembangkan. X kuasa 2 campur 8X campur 4 kali 4, 16. Okey. Tolak 5.
Okay, masukkan negatif 1/2 X kuasa 2 campur dengan negatif positif, tolak 4X, tolak 8, tolak 5. Dapatlah jawapan kita, negatif 1/2 X kuasa 2, tolak 4X, tolak 13. Ini bentuk apa? Ini bentuk vertex ambil terus. Yang mana dalam kurungan akan dapatkan paksi simetri. Yang luar akan dapatkan nilai minimum atau maksimum. Okey? Ini daripada vertex dapat terus. Kalau daripada arm, kita ada formula. Ada formula yang kita boleh dapatkan paksi simetri melalui persamaan arm. Nanti kita tunjuk. Okey? Tengok. Nombor 4. Nombor 4 kat sini. Tengok nombor 4. Rajah di sebelah menunjukkan graf fungsi kuadratik. Dia ada bagi graf. Tu satu graf. Simple je graf dia. Oh, okey. Vertex dia kat sini. Ini vertex ni. Negatif 2, 16. Ini vertex dia. Ini fx sama dengan A X tambah H kuasa 2 campur K. Okey. Pintasan Y dia adalah 12. Okey. Ini adalah fx. Sini X. Okey, soalan dia untuk nombor 4. Ni boleh padam dah. Okey. Rajah di sebelah menunjukkan graf fungsi kuadratik ni. Okey, dan A, H, K adalah pemalar. Nyatakan nilai A, nilai H dan nilai K. Nilai A, nilai H dan nilai K. Okey, yang pertama, kita akan dapat mana dulu? Kita akan dapat sebenarnya, kita akan dapat yang dalam ni dulu. Dan yang kat luar ni. Sebab apa? Kita ada vertex. Vertex kita adalah negatif 2 dan 16. Nampak? Bila kita masuk negatif 2, maksudnya X sama dengan negatif 2. X sama dengan negatif 2, masuk dalam kurungan, dia akan menjadi X tambah 2. Dalam konsep kuadratik biasanya, masuk dalam kurungan, tukar simbol. Keluar kurungan, tukar simbol. Dah dapat. K pula, Y ni masuk direct. Masuk direct. Tambah 16. Yang belum dapat, A saja belum dapat. Jadi yang kita dah dapat macam ni. Maksudnya kita dah dapat apa? Kita dah dapat dia punya H dan K. H dan K. Sebab dia suruh cari apa? H kita. Berapa H? H sama dengan, bandingkan saja 2. K bandingkan saja 16. Okey, sekarang nak cari A. Bila nak cari A, kamu perhatikan kat graf ni. Biasanya ada satu maklumat yang belum kita gunakan. Dan standard dia untuk nak cari A, biasanya kita akan guna maklumat ni. Kita panggil dia pintasan Y. Apa koordinat kat sini? Koordinat ni adalah 0, 12. Koordinat tu adalah 0, 12. Ni saya akan masukkan. Siapa 0? 0 X, sini Y. Okey. Y kita siapa? Fx. Jadi Fx ni saya akan gantikan dengan 12. Sama dengan A belum tahu. X berapa? 0 tambah 2. Kuasa 2 tambah 16. Jadi kita boleh kira. Macam mana nak kira? Senang je. 16 pindah dulu. Nak A kan? 16 pindah dulu. Kita akan dapat kat sini 12 tolak 16 negatif 4. A yang ni dah boleh kira. 2 kuasa 2, 4. Jadi kita akan dapat A sama dengan negatif 4 bahagi 4 dapat negatif 1. Itu nilai A kita. Dapat complete. A sama dengan negatif 1. Okey. Jadi apa persamaan vertex kita? Tulis bagi cantik. Jadi Fx kita adalah sama dengan apa? Negatif 1. Negatif je lah. Negatif saja. X tambah 2 kuasa 2 campur 16. Cuma kadang-kadang nak cantik 16 ni tak kat depan. Itu saja. Okey. Itu bentuk dah cantik. Yang kedua dia minta apa? Seterusnya, ungkapkan fungsi-fungsi itu dalam bentuk arm,
dan pintasan. Sama soalan dia. Dia nak bentuk arm dan pintasan. Saya akan buat bentuk arm dulu. Bentuk arm kita kembang lah. Ini akan dapat negatif X kuasa 2 campur darab 4X campur, darab pula. Campur dulu. Darab dapat 4. Tambah 16. Kembangkan. Negatif X kuasa 2 tolak 4X tolak 4 campur 16. Negatif X kuasa 2 tolak 4X campur 12. Ini kita panggil bentuk arm. Daripada bentuk arm, kita nak buat pintasan. Macam biasa, ambil kalkulator. Kita faktor. Equation degree 2. A kita negatif 1, B negatif 4, C 12. Saya tekan kalkulator lambat sikit dah. Negatif 6 dan 2. Negatif 6 dan 2, saya akan jadikan dia negatif 6 dan 2. Saya akan masuk 2 dulu kan. X tolak 2, negatif 6, X campur 6. A kita siapa? A kita adalah negatif kat situ kan. A kita akan jadi negatif. Letak aja. Okey. Sekarang dah jadi dah bentuk pintasan. Boleh? Okey. Siap lah bentuk pintasan, bentuk arm, bentuk vertex. Okey. Kita pergi nombor 5. Nombor 5 ni yang complicated sikit. Nombor 5 dia bagi apa? Dia bagi bentuk arm ke pintasan nak pergi ke vertex. Okey. Tengok. Vertex nak pergi ke arm senang. Arm nak pergi pintasan pun boleh guna kalkulator. Masalahnya sekarang ni, arm nak pergi vertex. Okey. Sepatutnya daripada arm nak pergi ke vertex, yang ini sepatutnya kena buat penyempurnaan kuasa 2. Sepatutnya lah daripada arm nak pergi kepada pintasan, kita kena buat apa? Pemfakturan. Pemfakturan. Okey. Tapi kita dah ringkas yang mana arm pergi pintasan, kita dah guna kalkulator. Dah jadi mudah cerita dia. Yang ini penyempurnaan kuasa 2 pun kita ada cara mudah dia. Kita gunakan formula. Dia ada cara formula. Kita pakai cara formula. Okey. Kamu tengok betul macam mana buat cara formula dia. Okey, nombor 5. Dia nak fx sama dengan A X tolak H kuasa 2 campur K. Okey, apa saya nak tunjuk kat sini adalah satu kaedah yang boleh diguna pakai dalam exam, iaitu A fx sama dengan X kuasa 2 tolak X tolak 6. Okey, satu kaedah kita gunakan formula. Yang mana formula kita ni, kita panggil dia formula untuk paksi simetri. Formula paksi simetri. Apa formula paksi simetri? X sama dengan negatif B per 2A. Ini kamu kena hafal lah. Ini formula untuk paksi simetri. Nampak? Kan? Jadi kalau dalam bentuk vertex, bila dapat X ni, kita akan dapat H. Ni akan bagi kita nilai untuk apa? H. Nampak? Kan? Kemudian bila kita dah dapat X, X kita ni, kita masuk dalam ni. Fm, maksudnya kita gantilah. Kan? Kita akan dapat K. Jadi step kedua ini kalau guna formula kan. Kita gantikan X dalam Fx. Jadi ini akan menghasilkan kita akan dapatkan K. Ini dua kaedah yang biasa saya buat lah. Nanti dia ada dua kaedah. Satu lagi penyempurnaan kuasa 2 boleh juga. Tak ada masalah.
Okay, yang pertama, saya nak gunakan kaedah ni dulu. Kaedah ni, step pertama, saya akan tentukan daripada arm kita, kita dapat A dia sama dengan 1. B sama dengan negatif 1. C sama dengan negatif 6. Nampak? Jadi paksi simetri kita, formula kita X sama dengan negatif B per 2A. Ini saya boleh ganti je. Negatif 1 per 2A. 2 kali 1. Dapat jawapan saya 1 per 2. Macam tu. Kan? 1 per 2 ni kat mana duduk? Dia kat dalam ni. Jadi kita dah dapat lah cerita dia. Fx sama dengan, okey, A belum. A belum. Tapi saya bagi tahu awal-awal tadi. Kalau sini A dia 1, sini boleh jadi A dia pun 1. Sama. Sebab A dengan A biasanya akan jadi sama. Biasanya sama. 1, sini pun 1. Jadi saya follow je. A 1, sini pun A dia 1. Okey. Cuma ini apa tadi? Paksi simetri. Kita masuk ke dalam. Paksi simetri kita sekarang X sama dengan 1 per 2. Bila masuk dalam, dia akan jadi X tolak 1 per 2. Jangan tukar. Biar. Pecahan pun pecahan lah. Biar macam tu. Okey. Kemudian A dah dapat sebab kita ikut. Masalah yang belum dapat apa? Yang belakang. Siapa yang belakang dia? Kamu kena masukkan X ni ke dalam persamaan asal. Kan? Jadi saya akan buat kat situ. Kat mana saya nak buat? Jangan kerja. Okey, sini. F. Bila kita masukkan 1 per 2. Kita akan dapat kat situ masukkan 1 per 2 kuasa 2. Tolak 1 per 2. Tolak 6. Okey. Ini pelajar yang gemar guna kalkulator memang dia cara ni lah yang paling sesuai. Jadi kita ambil 1 per 2, 1 per 4. 1 per 4 tolak 1 per 2 tolak 6. Kita akan dapat kat situ negatif 25 per 4. Yang ini kita letak kat belakang. Negatif 25 per 4. Bentuk vertex biar macam ni je. Ini kita panggil dia bentuk vertex dia. Okey, cuba fahamkan sikit. Kan? Bila saya buat jalan kerja dengan formula dia banyak lah. Kan? Sebenarnya dia tak banyak, sikit je. Okey, fahamkan kejap. Tengok. Sebab apa saya bagi cara ni? Cara ni memang kamu tak boleh careless. Memang dia sebab dia guna formula, memang kamu tak akan salah. Cuma jangan salah tekan kalkulator je. Kacau cerita dia. Okey. Ini kita panggil dah tukarkan kepada ini kepada bentuk vertexnya. Okey. Kita tengok B pula. Okey, untuk B, soalan dia adalah Fx sama dengan negatif X kuasa 2 tolak 2X tambah dengan 4. Okey, langkah pertama kita tukar jadikan apa? X sama dengan negatif B per 2A. Kita akan dapat negatif 2 per dengan 2A kita adalah negatif 1. Di sini kita akan dapat 2 per dengan negatif 2 dapat negatif 1. Okey, dapat ni kita dah boleh cari kita punya F terus. F negatif 1 gantikan saja. Negatif 1 kuasa 2 tolak 2 kali negatif 1 campur 4. Okey, sini akan dapat negatif 1 campur 2 campur 4. Kita akan dapat 5. Dia kalau buat sendiri senang sikit. Dah dapat ni, dah dapat X, dah dapat Y. Senang. Terus boleh tukar jadi bentuk vertex. Fx sama dengan, siapa A kita? Negatif 1. Negatif. Kurungan kuasa 2. Siapa masuk dulu? Paksi simetri. X negatif 1 masuk jadi X tambah 1. Kemudian siapa kat belakang? 5 akan pergi belakang. Okey, habis.
Itu kita panggil dia bentuk vertex. Boleh faham? Okey? Cuba tengok. Cuba kamu buat tengok. C. Try. Try C. Ni yang kerja dia macam ni. Ni saja. Mula-mula, step pertama, cari X. Formula sama dengan negatif B per 2A. Lepas tu, step kedua, cari Y. Cari Y. Masuk je dalam persamaan. Kemudian, step ketiga, masuk dalam formula. Formula kita apa? Fx sama dengan A X campur P kuasa 2 campur Q. Itu je formula dia. Okey? Cuba buat C. Soalan C adalah Fx sama dengan negatif 2x kuasa 2 tolak x campur 6. Okey, cuba. Cuba kejap. Ya boleh. Kalau kamu rasa macam kamu dah siap. Okey. Tengok dulu satu-satu sekejap je ni. B dah. Okey. C. Cara paling senang apa? Dapatkan dulu X, dapatkan dulu Y. Apa X kita kat sini? X sama dengan negatif B per 2A. Jadi saya masukkan negatif B saya adalah negatif 1. 2A adalah negatif 2. Jadi kita akan dapat kat sini adalah 1 per negatif 4. Jadi negatif 1 per 4. X saya negatif 1/4, jadi saya masukkan untuk nak cari Y. Y pula, Y adalah Fx lah. Masuk negatif 2. X saya negatif 1/4 kuasa 2 tolak negatif 1/4 campur 6. Kita boleh guna kalkulator dengan menggunakan persamaan tu. Persamaan maksudnya kamu kena type yang persamaan tu pun boleh. Kalau tak nak kurungan-kurungan tu tak apa. Negatif 2 alpha x kuasa 2. Boleh pakai yang equation tolak alpha x campur 6 tu. Calculate negatif 1/4. per 8. Sini saya akan dapat. Sama tak dapat? Tengok. 49/8. Jadi apa bentuk vertex kita? Jadi bentuk vertex kita akan dapat Fx sama dengan berapa A kita? Negatif 2. Kurungan. Okey. Kuasa 2 dekat atas. Nanti lupa letak kuasa 2 salah. Negatif 1/4 X masuk dalam kurungan, tukar jadi positif 1/4. Macam tu. Okey. Yang belakang ambil terus saja 49/8. Siap. Itu kita panggil tukarkan kepada bentuk vertex. Okey. D. Tengok D kan. D. Dia bagi apa guys tu? Fx sama dengan 3x kuasa 2 tolak 2x tolak 9. Okey. Kali ni saya tak nak guna formula pula. Saya guna kaedah. Sebab kaedah banyak. Kan? Saya guna kaedah yang alhamdulillah kan saya jumpa cara perkajian tinggi dengan kawan-kawan saya lah. Langkah pertama ni kaedah saya. Langkah pertama kaedah saya akan buat sama dengan 2 kurungan. Jauh sikit 2 kurungan. Ini kaedah. Dua-dua kurungan ni kena ada kuasa 2. Ini kita panggil dia ringkasan penyempurnaan kuasa 2. Kemudian saya akan letak apa? Dalam kurungan pertama ada X. Dalam kurungan kedua tak ada X. Okey? Ini jadi yang ni cuma yang ni kalau tak biasa kamu kena biasa buat baru dapat faham. Sebab tu saya ajar ni dulu. Kalau kamu rasa macam mana lagi senang kamu pilih je, tak kisah. Lepas kamu letak benda wajib ni, seterusnya kita kena letak A. A kita, kalau depan dia 3 positif, belakang kena negatif. Dia mesti, simbol dia mesti tak sama. Kalau depan kita negatif,
belakang mesti positif. A mesti berada di depan kurungan. A mesti berada di depan kurungan. Lepas tu apa kita buat? Kita masukkan benda yang sama, iaitu formula kita tadi. Formula sama je. X sama dengan negatif B per 2A. Itu sama. Sebab ni formula wajib kamu kena tahu. Negatif B dia negatif 2 per dengan 2A. A kita 3. Jadi kita dapat kat sini adalah potong-potong 1/3. 1/3. Cuma 1/3 ni bila dia masuk dalam kurungan ni dia akan jadi negatif 1/3. Apa sahaja yang depan dapat, belakang akan ikut. Kalau depan dapat positif, belakang pun positif jadi cerita dia. Kan? Okey. Untuk C ni negatif 9 dia masuk terus saja. Dia ada pelajar dia suka mana-mana, kamu saya bagi dua cara. 3 X tolak 1/3 kuasa 2. Depan kurungan jangan usik. Belakang kurungan kena ambil kalkulator kira. Jadi kamu hanya pakai kalkulator untuk kira belakang saja. Jadi kita akan dapat negatif 3 kurungan negatif 1/3 kuasa 2 tolak 9. Alamak, off pula kalkulator saya ni. Negatif 3 negatif 1/3 kuasa 2 tolak 9. Negatif 28/3. Ni jawapan dia macam tu. Okey. Sebab tu saya beritahu yang ini ada setengah pelajar dia suka cara penyempurnaan kuasa 2. Ada setengah pelajar dia tak suka cara penyempurnaan kuasa 2, dia suka cara ni. Sebab tu bagi saya tekankan yang ini. Formula ni lagi senang. Cuma dia kadang-kadang susah sikit masa nak tekan kalkulator je. Tapi dia lebih senang nak faham dan nak ingat. Sebab tu prefer kita gunakan kaedah formula. Cuma ini kadang-kadang kamu akan belajar benda ni. Kaedah penyempurnaan kuasa 2. Okey. Untuk E. Fx sama dengan X tambah 2 6 tolak X. Dia tak boleh. Bentuk pintasan nak pergi kepada bentuk vertex. Tak boleh. Kita kena tukar arm dulu. Jadikan bentuk arm dulu. Saya kembangkan. Kita akan dapat kat sini. Akan dapat apa? 6X tolak X kuasa 2. Campur 12. Tolak 2X. Susun bagi cantik. Negatif X kuasa 2. Campur 4X. Campur 12. Bentuk arm baru boleh tukar kepada vertex. Jadi kamu prefer yang mana? Saya rasa selalu dah beberapa tahun saya ajar, ramai pelajar dia memang suka cara ni. Cara apa? Dengan menggunakan formula saja. Okay, saya guna formula lah. Jadi X sama dengan negatif B per 2A. Negatif B kita 4. 2A negatif 1. Saya akan dapat 2. Jadi saya dah boleh tukarkan, masukkan. A kita kat sini negatif. Dalam ni dah dapat 2 maksudnya. Masuk dalam ni akan jadi X tolak 2. Okey. Cuma belakang siapa? Nombor senang. Kita carilah Y kita berapa? Y kita negatif 2 kuasa 2 campur 4 kali 2 campur 12. Kita akan dapat negatif 4 campur 8 campur 12 akan dapat 16. Letak. Siap. Bentuk formula dia lagi. Senang nak faham. Senang nak faham. Okey. Try satu lagi. F habis. Last. F. Untuk F kat sini. Ini Fx pula saya tulis. F. Okey. F apa? 2 kurungan
X campur 4, X tolak 2. Kan? Okey. Jadi kita kena jadikan apa? Bentuk arm dulu. Saya expand dulu. 2 tunggu. Expand akan jadi X kuasa 2 tolak 2X campur 4X tolak 8 sama dengan 2X kuasa 2. Yang ini akan 4 tolak 2. 2 kali 2, 4. 4X tolak 16. Okey. Dapat bentuk arm, dah senang. Boleh buat vertex dah. Yang pertama, cari X. Negatif B per 2A. Negatif 4 per dengan 2 kali 2. Kita akan dapat negatif 1. Okey. Masuk dalam Y. Jadi Y akan dapat. Nak masuk kat mana? Sini boleh, sini boleh. Mana-mana pun senang sama. Tak ada masalah. Mana-mana pun senang. Saya masuk bawah. Jadi 2 negatif 1 kuasa 2 campur 4 kali negatif 1 tolak 16. Sini kita akan dapat 2 tolak 4 tolak 16. Jadi kita akan dapat sini tolak 18. Okey. Dah dapat X, dah dapat Y. Vertex dah dapat sebenarnya. Jadi vertex kita Fx sama dengan A kita. Mana A? Oh sini. 2. X kita negatif 1. Masuk dalam kurungan jadi tambah 1. Okey. Belakang negatif 18. Kan? Jadi boleh faham kan? Jadi kalau dia keluar soalan macam ni, insya-Allah boleh buat. Soalan ni banyak dalam exam tapi dia bukan macam ni je. Dia suruh lakarkan. Jadi kita jumpa soalan untuk melakarkan graf. Melakarkan graf. Lepas ni kita akan tengok macam mana nak faham graf dulu, nak faham vertex. Okey? Jom kita tengok seterusnya. Kita pergi latih diri 2.9. Okey? Okey, latih diri 2.9. Kat sini dia duduk dekat muka surat 59. Muka surat 59. Kita tengok soalan nombor 1. Nombor 1 yang kejam sungguh soalan dia, saya tengok kan. Dia ada rajah dia bagi. Rajah, betul-betul cerita pasal knowledge ni. Tengah-tengah dia ada 2. Vertex ni. Vertex dia ni. Kan? Okey, yang ini Fx sama dengan negatif 3 X tolak 2 kuasa 2 campur 4. Cantik. Fx. Sini X. Okey. Itu saja. Dekat gambar. Rajah di sebelah menunjukkan graf bagi persamaan dia Fx sama dengan negatif 3 X tolak 2 kuasa 2 campur 4. Okey. A negatif 3, H 2 dan K 4. A negatif 3, H sama dengan 2 dan K sama dengan 4. Okey. Tentukan koordinat bagi titik maksimum dan persamaan paksi simetri. Senang. A senang. Titik apa? Titik maksimum. Titik maksimum apa? Vertex. Vertex titik maksimum. Siapa vertex kita? Mana X kita? 2. Tengok dekat graf pun tahu. Y kita 4. Dah. Ini kita panggil dia titik maksimum. Dia sama dengan vertex. Okey. Yang kedua, persamaan paksi simetri. Persamaan. Persamaan paksi simetri. Persamaan mesti ada sama dengan. Jadi paksi simetri kita siapa? Kat bawah. X sama dengan 2. Tak payah pakai formula. Kan? Terus saja. Okey. Lepas tu soalan dia. Buat generalisasi. Oh, yang ni nak kena cerita penerangan ni. Kan? Buat generalisasi
terhadap bentuk dan kedudukan graf apabila nilai-nilai berikut berubah. Seterusnya, lakarkan graf. Lakarkan graf. Okey. Yang pertama, nilai A berubah kepada negatif 10. Okey, satu. Dan A berubah kepada negatif 10. Asal A kita negatif 3. Ini A negatif 3. Sekarang A dia tukar jadi negatif 10. Mula-mula bila A ni kita tengok apa dulu? A. First kali kamu tengok dia punya simbol. Simbol maksudnya apa? Positif atau negatif? Nampak? Asal dia negatif 3, tukar jadi negatif 10. Jadi maksudnya simbol positif negatif memberikan bentuk graf. Bentuk graf. Jadi kalau dia positif, dia senyum. Negatif, dia masam. Jadi negatif, Allah. Negatif dengan negatif. Tidak ada perubahan dari segi bentuk. Bila tidak ada perubahan dari segi bentuk, sekarang kita tengok perubahan dari segi lain pula. Apa lain dia? Kita tengok. Dia punya nilai dia pula. Okey. Nilai A tersebut. Ni 10 dengan 3. Jadi negatif 3 dengan negatif 10. Kalau kamu tengok betul-betul sebenarnya ni negatif 3, ni negatif 10. Nombor dia, okey, negatif dengan negatif ni menunjukkan bentuk. Jadi nombor dia adalah 3 dan 10. Itu nombor dia. Nombor dia 3 dan 10. Okey. Untuk graf masam, ini kita panggil graf masam. Kalau kamu tengok benda, dia je besar ni. Jadi 10, negatif 10. A tu akan nombor dia bertambah. Bila A tu bertambah nombornya, maka dia punya bentuk graf tu sama ada kurus ataupun gemuk saja. Cerita dia. Perubahan dia adalah kurus ataupun gemuk. Kat mana efek dia? Kat mana efek dia? Efek dia adalah dekat pintasan. Kalau kamu nak cek, contoh kita cek ya. Saya tukar, tengok ni. Bila saya kembangkan yang ini, okey. Negatif 3 X tolak 2 kuasa 2 campur 4. Okey. Bila saya letak X sama dengan kosong. Contoh X sama kosong. Saya akan dapat negatif 3 sini. Negatif 2 kuasa 2 campur 4. Sebab apa saya ganti X kosong? Saya nak tahu dia punya pintasan dia. Pintasan tu adalah pintasan Y dia. Okey. Jadi kat sini dia akan jadi berapa ni? 4 negatif 12 campur 4 akan dapat negatif 8. Nampak? Okay, apa efek bila kita tukarkan negatif 3 jadi negatif 10? Lepas tu dia suruh buat generalisasi supaya kamu faham. Negatif 10, yang ini sama. Ni sama, tak berubah. Negatif 2 kuasa 2 campur 4. Sini kita akan dapat kat sini 4 negatif 40. Negatif 40 campur 4, kita akan jadi negatif 36. Okey, apa kesimpulan kamu? Pintasan dia, yang ini lebih atas. Yang ini lebih bawah. Apa maksud pintasan Y dia menjauh daripada vertex? Lagi jauh pintasan Y vertex, graf tu lagi kurus. Nampak? Sebab tu bila nombor dia bertambah aja nombor ni, makin kurus graf tu. Jadi kat sini dia solakar, maksudnya kalau kita tukar lagi 10 macam ni, graf ni sama, titik atas ni sama, tak berubah vertex dia. Cuma graf dia akan jadi lebih kurus. Dia kat dalam macam tu. Nampak? Paksi simetri tak berubah. Paksi simetri dia tak akan berubah, dia sama je. Cuma dia lagi kurus. Lagi besar nombor ni, lagi kurus. Besar lagi, kurus. Lagi kecil, gemuk, makin gemuk. Itu kena faham cerita dia. Ini kita panggil dia generalisasi dia. Okey? Jadi macam mana nak explain dia kat sini? Nilai A berubah kepada negatif 10, menyebabkan graf tu akan lebih kurus. Akan lebih kurus. Okey? Itu daripada bentuk bahasa lah. Okey? Disebabkan apa? Disebabkan oleh
pintasan Y dia adalah semakin menjauhi vertex. Kan? Okey. Kalau mana ayat kat belakang dia ayat macam itulah, ayat dia lebih kurang. Cuma nak faham dia kurus gemuk je, senang je. Sebab dalam exam dia ada bagi tahu dah, dia akan buat graf, lakar lagi tanya yang satu. Kan? Okey. H berubah kepada 5. Mana H? H yang ni. Okey. Kalau H berubah, siapa H kita? H ni adalah berkaitan dengan nilai X yang kita kenali sebagai paksi simetri. Nampak? Bila paksi simetri kita ubah, kita seolah-olah angkat graf yang asal tu, pindahkan dia. Itu kita angkat. Angkat dia pindah. Kan? Iaitu dia bergerak. Contoh macam ni lah. Contoh dia kata H kita 2 jadi 5. Jadi 2 kat sini. 2 kat sini contoh. Saya ambil 2 kat sini. Sekarang 5 kat mana? Contoh saya letaklah 5 sini. 5. Jadi apa kita buat? Graf yang asal ni kita pindahkan ke sebelah. Yang mana tengah-tengah dia akan jadi duduk dekat 5 pula. Tapi tinggi sama, bentuk sama, gemuk dia pun sama. Saiz tak berubah. Dia akan jadi. Jadi graf tu akan jadi bentuk dia lebih kurang saya ambil. Macam itulah cerita dia. Dia. Graf itu akan apa? Dia panggil menganjak ke kanan. Beranjak ke kanan. Ke mana? Dekat 5 paksi simetri dia. Dia bergerak. Dia pergi macam tu. Apabila H dia bertukar. Okey? Kalau K pula berubah. K siapa? K senang sikit berubah dia. Okey, bila K berubah kat sini, mana K? 4 belakang ni. K berubah maksudnya apa? Dia punya apa? Nilai maksimum dia berubah. Kan? Nilai maksimum dia kata jadi kepada negatif 2. Nilai maksimum jadi negatif 2. Bila nilai maksimum jadi negatif 2, graf ni akan turun ke bawah. Turun ke bawah. Tapi yang lain semua tak berubah. Graf tu je turun ke bawah. Jadi dia akan jadi macam mana cinta betul dia. Tengok. Contoh. Kan? Kamu hanya ambil graf ni 4 kepada negatif 2 sini. Dot sini. Sini. Sama. Yang lain semua sama. Tak ada berubah. Bentuk dia macam tu lah cerita dia. Cuma kadang-kadang dia dipenyetkan sikit lah. Dipenyetkan kenapa? Sebab pintasan Y kita tak berubah. Negatif 8. Jadi seolah-olah kamu ambil graf tu, kamu penyet dia. Penyetkan dia. Penyetkan dia. Apa jadi bila dia dipenyetkan? Kan? Dia betul dia lebih kurang tadi kalau jumpa situ juga. Dia akan jadi macam tu lah. Dia jadi macam bila kita tekan dia. Tekan. Kita tekan dia. Kalau tekan, kalau macam ni dia tekan, dia nampak sikit lah tekan. Kalau turun ke 2. Kalau dia turun pergi ke 2, dia jadi macam tu, nampak sikit lah. Dia seolah-olah kita penyetkan dia. Dia nampak macam gemuk sikit lah. Tapi sebenarnya gemuk tu bukan dia mengembang, tak. Dia tak mengembang. Sebab pintasan dia sama. Tak berubah. Kan? Cuma kita macam tu cerita dia graf tu. Kan? Iaitu bila kita ubah K ni, titik nilai maksimum dia saja berubah. Jadi kedudukan apa? Atas. Tinggi. Naik turun dia saja berubah. Naik turun berubah. Okey? Itu cerita dia untuk graf ni kan. Soalan nombor 1. Okey? Nanti kamu boleh tengok dalam buku teks kamu jawapan. Jawapan dia bagi ayat dia cantik sikit lah. Saya cerita dia tentang kepahaman je lah. Simple. Okey. Tengok nombor 2. Tengok nombor 2. Nombor 2, soalan kita kat sini, Rajah. Saya kena padam Rajah lah. Saya kena lukis Rajah baru. Okey. Tengok Rajah dia macam mana. Ni. Sini. Bentuk dia senyum pula. Lebih kurang. Sini adalah H.
negatif 6. Sini ada pintasan. Pintasan ni penting lah. Pintasan tu dia macam dia paksi, dia pegang. Dia pegang. Jadi fx sama dengan x tolak 3 kuasa 2 tambah 2k. Okey. Dekat sini, rajah menunjukkan persamaan tu. Nyatakan nilai h, k dan p. Nilai h, k dan p. Senang je. H apa? Paksi simetri. Ini keluarkan. Jadi x sama dengan 3. Oleh sebab itu, h dapat 3. Senang. Okey. K pun senang. K belakang. Nilai apa? Nilai minimum. Nilai minimum kita 2k sama dengan negatif 6. Jadi K dapat negatif 6 bagi 2, negatif 3. Senang. Okey. P ni dia pegang siapa? P dia pegang A. A tak berubah punya. A tak berubah, P pun tidak akan berubah. Okey, kita tengok. Nilai P. Nilai P apa? Koordinat kat sini adalah X dia kosong, Y kita P. Kita ganti je lah. Jadi Y kita siapa? P. Sama dengan X apa? Kosong. Tolak 3. Kuasa 2. Belakang negatif 6. Jangan ambil 2K, kita dah ada. Ini dapat jawapan kita sini 9 tolak 6 dapat 3. Jadi P dapat 3. Selesai cerita dia. Okey. Jika graf itu bergerak 2 unit ke kanan. Graf itu bergerak 2 unit ke kanan. Apa yang berubah tadi? Bila dia bergerak ke kanan, dia bergerak graf, maksudnya yang berubah dia adalah dia punya paksi simetri. H tu yang berubah. Tentukan persamaan paksi simetri. Memang dia bagi tahu lah. Bila bergerak ke kanan, paksi simetri kita apa? 3. X sama dengan 3. Bergerak ke kanan sebanyak 2. X sama dengan 3 tambah 2. Jadi X sama dengan 5. Dia perubahan paksi simetri je kalau dia bergerak. Graf tu bergerak. Jika graf itu bergerak 5 unit ke atas. Kalau dia bergerak ke atas, yang berubah apa? Nilai minimum. Nilai minimum berubah. Jadi siapa nilai minimum kita? Nilai minimum kita adalah fx kita. Contoh kita ambil itu. Sama dengan negatif 6. Dia berubah apa? 5 unit ke atas. Tambah 5. Kita akan dapat negatif 1. Yang mana? Yang belakang tu. Okey. Naik ke atas yang belakang. Jadi dia kata tentukan nilai minimumnya. Sekarang nilai minimum dah bertukar menjadi. Nilai minimum dah bertukar menjadi negatif 1. Ini soalan ni agak senang lah. Okey. Nombor 3. Bandingkan graf bagi setiap fungsi berikut kepada graf fx sama dengan x kuasa 2 dengan koordinat vertex 0, 0. Okey. Dia suruh lukis ni cerita ni. Dia kurang cerita dia. Yang pertama, kita kena faham cerita dia fx sama dengan x kuasa 2 ni. X kuasa 2 ni maksudnya dia ada A saja. Maksudnya graf dia duduk ngam-ngam dekat asalan. Ini fx sama dengan x kuasa 2. Ini graf dia. Cantik je dekat asalan, ngam-ngam, simetri. Walaupun saya lukis tak simetri, kamu anggap simetri lah kan. Okey, yang kemudian dia bagi tahu apa? 1/2 x tolak dengan 6. Okey. fx sama dengan 1/2 x tolak 6. Kuasa. Cik, tengok sama. Yang pertama, yang pelajar perasan, yang ni. Negatif 6, dia perasan. Maksudnya dia akan berubah apa? Dia punya paksi simetri dia bergerak. Dia bergerak. Dia bergerak ke mana ni? 6. X sama dengan 6. Bila kita keluar X sama dengan 6. Dia keluar, dia pergi duduk dekat 6. Kan? Okey. Dia dekat 6, bentuk dia macam mana? Bentuk dia A kita positif. Senyum. Senyum. Gemuk dia macam mana? Macam mana dia punya gemuk ni? Tengok punya gemuk ni. Kan? Dia punya gemuk dia 1/2. Yang ini berapa ni? Yang ini sebenarnya sama juga dengan X campur kosong. Kuasa 2. X tolak kosong. Tolak ke campur senang lah. Jadi A dia adalah 1.
Yang ni A dia adalah 1/2. Kan? Jadi bila A 1/2 kat sini, dia akan jadi macam mana? Kita ambil tadi, ingat tadi nilai ni. Lagi kecil, dia lagi gemuk. Dia akan duduk kat sini tapi dia gemuk sikit macam ni. Macam tu. Ini kita panggil dia 1/2 X tolak 6. Sekejap. Betul lah. 1/2 X tolak 6/2. Dia bergerak ke situ. Okey. Yang Fx yang bawah. Yang B. Fx sama dengan 3 X tolak 1/2 campur 5. Yang ini macam mana? Dia akan bergerak ke kanan, duduk dekat 1. Kemudian 5 ni apa? Dia punya vertex dia. 5. 5, 1 dia duduk kat sini. Okey, sekarang ni graf tu macam mana? Bentuk dia macam mana? Senyum. Bentuk senyum. Gemuk ke kurus daripada yang X/2? Dia lagi kurus. Lagi besar nombor ni, dia lagi kurus. Cerita dia. Jadi dia akan kurus tapi kat sini. Kurus. Sebab apa? Pintasan dia adalah dia punya maksimum dia adalah 5. Dia kurus. Dia kurus sikit. Okey. Itu bentuk dia. Cerita dia lebih kurang. Yang C. C maksudnya apa? Dia akan paksi simetri dia berapa? -1. Dia duduk kat sini. -1. Dia punya minimum dia -4 kat bawah. Ni vertex dia. Kan? Cuma dia lebih gemuk. Dia gemuk sikit sebab dia 1/4 A dia gemuk sikit. Saya akan ambil sini. Lebih kuranglah bentuk dia. Okey? Soalan. Itu saja nak bincangkan untuk apa? Dengan apa? Bandingkan graf setiap kursi berikut dengan X/2 dengan koordinat vertex. Ni susah nak bandingkan lah kalau dalam ni. Kalau dekat ada kertas graf, senang. Kalau ada kertas graf, saya tekap je yang asal X/2 ni saya tekap. Bila saya tekap, saya dapat bandingkan gemuk, kurus. Kan? Macam mana? Gemuk, kurus, bentuk semua kita boleh bandingkan. Okey? Jadi kamu boleh tengok nanti insya-Allah. Kamu pergi tengok dekat kamu punya buku teks, kamu boleh try buatlah soalan ni, dia tak susah. Kan? Cuma yang susah sikit minggu depan kita akan belajarlah insya-Allah. Cerita pasal apa? Bagaimana untuk melakar graf. Jadi kalau kamu dah faham cerita-cerita ni, kalau kamu tengok pakai benda ni je. Nak lakar graf pun apa? Bentuk graf, kurus gemuk. Kurus gemuk tu apa efek dia? Kurus gemuk dah disebabkan oleh pintasan Y. Pintasan Y dia yang menyebabkan dia kurus ataupun gemuk. Iaitu efek dekat mana? Nilai A dia. Kan? Kemudian kedudukan dia. Yang ini anjakan kiri kanan. Yang ini anjakan naik atas, turun bawah. Kan? Menunjukkan dia punya apa? Paksi simetri dan nilai minimum atau maksimum. A juga menunjukkan yang paling penting sekali bentuk graf. Kalau positif, bentuk graf senyum. Kalau negatif, bentuk graf masam. InsyaAllah minggu depan kita akan jumpa lagi. Kalau kita ada umur panjang, doa-doa lah supaya kita sentiasa diberikan kemudahan untuk berjumpa lagi kan, insyaAllah. Jadi setakat ini dulu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan macam biasa, kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu terus saja WhatsApp saya direct. Ambil gambar. Kalau buku teks senang, bagi muka surat saja. Latihan apa, soalan apa, terus. InsyaAllah saya akan cuba bantu kamu untuk supaya kamu tak sangkut dalam pembelajaran. Okey? Terima kasih. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama-sama.